Assalamualaikum, salam 26 Mei 2020, Selasa, Raya yang ke-1, 2 dan 3. Raya yang ketiga. Jadi ada masa sikit ni saya nak buat sikit video lah pasal stok kita. Okey lah, rata-rata yang kita nampak, kebanyakan stok kita bermula Februari, tengah Februari lah, 2 minggu pertama Februari tu terus jatuh menuju ke hampir penghujung Mac, antara minggu terakhir Mac tu jatuh, mana lebih kurang tempoh sebulan, dan sepanjang 2 bulan selepas Mac tu sampailah sekarang, dan market kita kebanyakannya harga naik balik kembali semula pada harga di mana dia start jatuh. Hampir semua buat macam tu. Kalau saya kata hampir tu, hampir semualah. Hampir semua. Apa saja stok yang tidur, yang mati, yang tak ada volume, tiba-tiba ada naik. Okey. Dalam masa yang sama, pada bulan Mac, hujung bulan Mac tu pun saya ada buat satu screener oversold. Kita ada lebih kurang, yang saya perasan waktu tu ada lebih kurang 100 stok pada ketika itu masuk dalam oversold screener, dan saya rasa saya ada buat video juga pasal nak buat video oversold. Saya tak ingat apa tajuk, tapi dia dalam Facebook lah, tak ada dalam YouTube, tak ada, saya cari tadi. Tapi mungkin dalam Facebook macam mana nak buat screener oversold tu dalam TradingView. Dan sepanjang 2 bulan selepas oversold yang 100, kalau ikutkan banyak tu, hari-hari 100 lebih ada. Tapi ikut syarat, ketika di scan tu ada 100, selepas tu langsung dah tak ada oversold. Kali terakhir oversold keluar pada stok Hibiscus, tak salahnya, Hibiscus dengan Carimin. Hibiscus dengan, kalau Hibiscus tak ada, Carimin. Lebih kurang lah. Okey, saya pinjam kawan punya share investor ni untuk kita tengok balik back kepada yang, kalau screener yang saya buat ni yang kuning ni lah. Dalam TradingView pun saya pakai kuning juga, mana sama je ni. Dalam share investor ke dalam TradingView pun saya tandakan kuning. Waktu ni di mana oversold kebanyakannya keluar, saya bukan ambil oversold turun ni, saya ambil dia oversold dan dia mula nak naik, jadi saya tandakan kuning. Jadi kita try scan. Saya dah buat kiraan tadi, lebih kurang 39 candle ke belakang. 39 candle ke belakang. Bukan maksud 39 hari, walaupun saya pakai daily chart ni, sebab kita kena tolak lah Sabtu Ahad cuti apa semua kan. Jadi dia kalau ikut candle dia ambil 39 candle ke atas, 39 dengan 40. Kita try dulu 39. Kawan kita nak tengok apa, kita cuba bayangkan apa akan berlaku selepas ini. Bayangan saja, bukan ataupun jangkaan sajalah. Contohlah katalah Carimin pada 24 hari bulan Mei, dan sepanjang 2 bulan daripada harga 40 sen sekarang dah 70 sen. Sepanjang 2 bulan, ada tak kemungkinan profit taking akan berlaku? Contoh macam Asia, so 39 tu 25 hari bulan. So, kalau ikut sini close 74, close sekarang masih 75, tak bergerak. Okay, untuk D-Sonic 25 hari bulan, close pada ketika itu 73.5 sen, dan close hari Jumaat lepas RM1.55. Secara logik akal lepas 2 bulan agak-agak orang dah nak ambil profit ke tak? Ataupun dia masih gila lagi nak beli? Kita fikir logik gitulah.
Okay, logik kita. Bukan saya kata dia tak nak naik lagi, boleh naik lagi. Dia naik sikit kan turun. Dia naik sikit dia nak turun. Cuma kita fikir kalau FP Group 50 sen, sekarang 76 sen, RGB 13 sen, masih tak bergerak. Duduk kat situ saja. CIMB pun nampak gaya macam tak bergerak. BS 75 sen, 90 sen. AX daripada 6 sen kepada 10 sen, tapi dia pernah terpacak sampai 15 sen. Mi RM1.72, RM2.38. Solar Best 67, RM1.16 sen. K Plus ganas. Healthcare memang ganas lah. 22 sen pada ketika oversold, 25 hari bulan 3. Sehingga sekarang 93.5 sen, dan dia pernah terpacak sampai atas lebih daripada RM1 dan RM1.18. Serba decay. So untuk geng-geng minyak ni masih lagi tak berapa pergi sangat lah, tapi boleh tahan lah. RM1.34, RM1.29 naik juga. IFCA senyap-senyap 21 sen, 37.5. IWCT 36.5, pergi ke 60 sen, paling tinggi 73 sen. MTEK 25 hari bulan 27 sen, 55 sen. Sona M 41 sen, 61 sen. Gadang 30 sen pergi 44 sen. Gritech kan RM1.78, RM2.9. So Penta RM3.18, RM4.54. Senang cerita naik je lah. Supermax RM1.05. Pada ketika harga ni RM1.50. Saya tak tahulah ada dividen ke apa dah tolak. RM1.50. Mungkin kita rasa mahal, tapi dia punya pergi selepas tu sampai sekarang RM5.75 harga close. Gila tak gila? RM1.50 kita rasa mahal. Agak-agak RM5.75 ni mahal ke tak? Macam tu je lah. RM1.50 dalam tempoh 2 bulan menuju ke RM5.70. Mahal ke tak? Pada ketika ni kita nak beli takut kan. Kita ada GDEX daripada harga 14 sen kepada 37 sen. ARB 12.5 sen kepada 36 sen. PCCS 20 sen kepada 28 sen. Tak berapa pergi sangat. Kita pakai satu hari sebelum dia pula 40. Jadi selepas 2 bulan dia sama ada sepanjang 2 bulan dia mengumpul dan tunggu masa untuk jual, ataupun dia dah kumpul 2 bulan ni. Jadi untuk bulan akan datang mungkin profit taking lah, menuju, sebab masing-masing kebanyakannya menuju QR kan, ataupun dikumpul dan baru nak markup sekali lagi. Kita tak pasti yang mana satu. Maksudnya 2 bulan masih berkumpul, beli dan markup yang sebetul-betulnya belum lagi, kecuali alhamdulillah, kecuali yang healthcare semua ni lah, kita nampak beli sudah nampak dia punya markup stage. Semalam saya dah tunjuk cara nak buat Darvas box tu, dan kebanyakan semua healthcare semua kan semua new high kan. Ada new high, new all time high, 52 week high. So kalau betul dia nak naik lagi, dia kena lepas lah harga tertinggi yang dia pernah buat. Paling tidak kan dengan sideway. Kenapa dia lama-lama sideway? Nak cool down dia indikator. Tapi kalau dah terlalu lama sangat sideway, itu bukannya kumpul-kumpul lagi lah. Itu dia dah distribute lah. Dia lepas sikit. So yang ni untuk 24 Mac pula 5 sen pergi ke 7 sen, tak berapa sangat lah yang sen-sen ya. Bio Holding 9 sen pergi 13 sen, paling tinggi 17 sen. Next pada 10 sen, 18 sen. KNM
daripada 24 dari bulan. Oh, banyak dia punya besar ni. 30 April. Okey, 24 11 sen pergi ke paling tinggi 27 sen. 11 sen 27 sen. Kalau nak ikutkan dia punya kenaikan, boleh tahan lah. Bukan boleh tahan lagi, memang masuk 13 sen LKL ni 24 hari bulan pergi sampai 74 sen. 13 sen pergi ke 74 sen. Kenapa kita tak trade pada ketika dia ni, sedangkan maksud dia sedang gini, kita sibuk pula. Sibuk pula minyak masih lagi gitu-gitu. Price berhad 13 sen, 30 sen. Gila betul lah. Yelah, kita kalau kita nak patah balik ke belakang dengan mengatakan kenapa lah tak beli ataupun kenapa tak masuk market pada ketika itu. Dia ramai nak masuk market, tapi bila PKP tu hari, ada yang nak buka akaun tak boleh, ada yang buka akaun. Sebenarnya lah, broker pun tutup. Jadi beruntunglah pada yang sudah ada CDS, dan beruntunglah pada siapa yang ada cash pada ketika ini. Saya terus terang saya kata waktu ketika ni, even masa saya buat posting pasal oversold pun, saya masih tersangkut dekat atas. Dan rasanya awal bulan Mei tu hari, saya ada begitu yang saya berjaya jual dan saya minimizekan loss itu. Memang saya tak dapat nak join lah keseluruhan waktu ketika masing-masing tengah gila ni. Menyesal, memang menyesal lah. Memang menyesal sebab apa? Waktu kebetulan dia ni tak ada cash semuanya tersangkut. Adalah sikit untuk lain sikit-sikit kan, tapi sikit tu bila kita ada modal yang sikit, ada orang kata kalau sikit pun kau tak boleh buat untung, macam mana kalau kau nak pakai modal yang banyak? Ya betul, tapi kalau kita trading ni pakai modal yang sikit, lagi-lagi kalau tak ada disiplin, lama-lama jadi fed up lah. Beli rugi, beli kat loss, memang akan satu. Yalah, kita pilih chart degil kan. Orang dah kata healthcare, beli juga binatang lain kan. So kita ada FGV 82.5 sen pergi ke RM19 untuk MyG 88.5 RM48. Revenue pada harga 90 sen, RM19. Sodayang 92, RM31. LC Titan ni 2009 2008, nama-lama dia Titan juga, TITAN. LC tu dia punya Korea ambil. Dia Titan ni masalah dia, dia dah ada dalam market dulu, lepas tu dia delisted, masuk balik berubah nama LC Titan. Cerita dia 2000, tak salah saya lah, saya minta maaf kalau salah, 2008 2009 sama aja macam sekarang. Sama aja macam sekarang. Waktu dia listing ni masalah. Dan pada 2008 2009 ataupun mungkin awal lagi lah, cerita sama juga. Listing masalah. Dia ada orang kata lah kan, business strategi ataupun exit untuk businessman, exit strategi dia ada dua. Satu, dia jual bisnes dia, sama ada untung ataupun rugi. Kedua, dia buat IPO. Dia panggil exit strategi. So bisnes kan, katalah kita ada permulaan, kita buka bisnes, kita ada beramai yang bagi modal kat kita panggil dia shareholder kan. So bila kita IPO kan, kita ada hak untuk terbitkan berapa banyak kita punya saham yang kita nak, yang kita suka, tapi ada beberapa kena follow value dia lah kan? Jadi orang yang invest awal ni pada ketika masih sedang berhad, dia punya untung tu itu dia panggil exit strategi kan? Lagi satu, ada yang nakal kata kalau masih lagi menguntungkan, dia akan kekal sedang berhad sampai bila-bila. Sebab apa? Yalah, masih untung kan. Untung makan sendiri, sendirian berhad, sendiri makan. Tapi bila dah nampak macam
susah sikit lah kan. So kita IPO kan. IPO ni walaupun orang kata gunakan duit IPO untuk berkembangkan bisnes apa semua, tapi itulah kadang-kadang kita akan nampak dia tak semua kan. Ada yang company memang maintain lah, dia gunakan duit IPO tu untuk expand apa semua, berkembang sepanjang masa lah. Tapi kebanyakan yang kita nampak sebelum Sdn Bhd untung saja. Masuk je IPO 3 kali quarter, okey, lepas tu dah rugi, lepas tu rugi, lepas tu rugi, lepas tu rugi. Kenapa lepas IPO dia dah start rugi? Itu dipanggil business exit plan. Tak semua tak semua. Tak semua. Tapi nampak macam gaya semua. Tak adalah semua. Macam bank ni kan, takkanlah bank nak rugi. Bank takkan ruginya lah. Kurang profit tu ada, tapi dia takkan rugi. Okey. Ni contohlah, kalau tak percaya kan. Mas ni dia baru IPO lah. Kebetulan waktu saya mula-mula trading dulu tu, antara yang trading Ikhmas lah. So tengoklah Ikhmas lah, 8 sen, 80 sen sampai ke sekarang 6 sen. Dan benda ni reflect dengan dia punya performance pada laporan kewangan dia. Rugi kang saman sana kena saman sini kan. Turnover pula, turnaround boleh lah. Kalau kita tengok Serba Dikir pun baru juga. So permulaan IPO dia tu waktu tu, ialah waktu dia lepas IPO tu dia tak dapat halal lagi kan. Tapi bermula berapa sen je ni, lepas tu dia really kau sehingga kan dia punya owner dia dah jadi billionaire. Melayu lah Bumiputera Melayu. Lagi apa so LKL sepanjang dia IPO kan rugi, masuk je rugi. Maknanya kalau ada orang invest kan, beli jatuh, beli sampailah dia betul-betul, kalau betul lah dia pada 2016, dia perlukan masa 4 tahun, lebih kurang 4 tahun untuk lebih melepasi harga 34 sen, dan sekarang baru nak rasa dia punya keuntungan selepas 4 tahun. Dia really lah, disebabkan ni lebih kepada tema kan, dia dalam tema kan. Belum tentu lagi dia jual katil dia tu untung, tapi dia dalam tema, orang merasah juga. Itulah nak cerita. Kalau pada ketika ni kan beli rugi, beli simpan lama. Itulah orang kata, saya nak simpan lama, berapa lama nak simpan? Baru 3 hari beli kan, beli hari Jumaat tu, hari ni nak tunggu besok pun dah menggigil nak jual. Ada lagi nak tunggu sampai 4 tahun. Lagi apa? Saya cerita ni benda-benda yang saya dah belilah. Ada satu lagi. Ini kura-kura ni. Kura-kura ni pun sama juga lah waktu trading kan. Cerita manis saja. Itulah inilah semua. Tapi ni stok berat. Dengan dia punya CEO suka beli jual, yang kata dah macam trader lah. Sekarang kat mana? 13 sen. Ini bila tahun nak tunggu ni, kalau nak lepas 3 sen bila tahun? Tak tahu bila tahun. UWC pun okey. Lepas dia punya IPO, macam nak naik, tak ingat dunia lah. Dulu geng-geng yang macam nak naik ni, My News. Ada lagi tak? My News. My News. Tak tahulah halal ke tak ni. Tak halal sampai sekarang. My News lepas dia buka sampai udah boom. Lepas tu patah balik pada harga IPO. Dan juga Renhill penuh dengan masalah.
awal-awal dululah dia take over apa semua kan cerita dia. So 2016 nasib baiklah 2018 berjaya naik lebih tinggi daripada, maknanya kalau kita nampak chart tu dah mula buat new high, all time high ke 52 week high ke, maknanya dia ada something, sesuatu yang menarik minat orang lah untuk membeli sehingga melonjakkan dia punya value company tu kan. Abang tu dah slow balik lah. So banyak makan dividen ni. Kenapa saya cerita Rahim? Sebab saya masih ada lagi satu lot satu lot IPO. Dalam IPO ada 4 orang yang dapat satu lot. Kalau saya salah saya minta maaf. Ada 4 orang je, 4 je apply, dan dia tak ramai yang apply renil ni. Sampaikan harga dia pun dia kena turunkan waktu ketika dia IPO ni, diturunkan harga dan dapat balik baki dah. 4 orang je, saya salah satulah yang beli satu lot dan sentiasa dapat dividen. Trading lain cerita, ni saya cerita pasal masa mula-mula beli IPO dulu. Okey, jadi kesimpulan dia, semua sekarang ni kalau kita lihat, katalah tiba-tiba market meneruskan sideway dia tu, tak ke mana, atas turun naik turun pada kedudukan sideway, ataupun market sudah mula tiba-tiba turun, dan kita tahulah kenapa. Kenapa cerita dia. Sudah 2 bulan, 24 Mac, 24 April dan 24 Mei, 2 bulan. Jadi kalau ada orang start ambil profit tu, kita logik lah, logik orang ambil profit, tak ada masalah pun dia ambil profit kan. Okay, sebab yang terakhir, sebab bila kita dah start masuk Mei, ataupun sebenarnya pada April lagi, kalau kita lihat pergerakan harga pun tidak lagi menaik macam ni ya. Dia lebih kepada naik, lepas tu dia dah ke kanan. Maknanya tidak lagi membuat new high. Sampai sini high, ini chart minta maaf lah, ini chart dah adjusted, dia nampak lain. Kita ambil satu contoh, lebih kurang lah, lebih revenue lah. Pada ketika ni kita nampak dia kebanyakan chart bergerak naik saja. Setiap hari dia buat new high. Okay. Pada ketika selepas nak masuk Mei lah, April hujung Mei, dia dah start tidak lagi membuat new high. So sama ada tengah mengumpul balik. Ada chart yang mengumpul dan tunggu dia tembus macam data Sonic tu. Ada juga yang ni dia naik, ni masih dalam keadaan naik dan dia melintang, lepas tu dia start naik. Ini kita kata dia, ini boleh kata mengumpul lah, break, naik, break lagi. Cuma projek yang diorang kata diwawakan dia nak dapat tu kemungkinan besar, saya tak pastilah betul ke tak. Takkanlah kerajaan nak teruskan projek. Duit sekarang pun dah banyak nak bagi rakyat kan, dah bagi sana bagi sini, takkan dia nak buat benda-benda ni kan. Sempadan pun masih tutup, dan daripada dia spend yang ni, mungkin dia hold dulu lah, bawa ke depan. Lagipun semua masih lagi dalam tender, belum ada yang dapat lagi. Tapi kita dah nampak harga telah digoreng ya. Ada chart yang nampak meriah, contoh macam ni meriah. Ada chart yang kurang meriah. Kadang-kadang yang meriah ni dia ada penjaga dia. Dia bagi penjaga lah untuk inilah goreng-goreng sikit. Okeylah, tapi kita sebagai trader, macam saya kata tadi, kalau kata kita dah nampak dari sini 25 Mac sampai 22 Mei ni dah begini, kalau kata dia dah start tak naik lagi, tak buat new high, dia start melintang tu, kita faham lah kita faham yang apa ni, kita dah boleh bayangkan lah
Mungkin ada yang mula nak merealisasikan keuntungan ataupun dah mengurangkan pembelian. Okey, saya tamatkan. Saya tak kata saya betul, kemungkinan banyak yang saya salah. Jadi saya minta maaf kalau saya salah. Sebagai trader, kalau boleh nak beli breakout, belilah seawal breakout yang mungkin. Janganlah beli, jangan jadi orang yang terakhir ataupun yang terlewat. Assalamualaikum. Bukan setakat lewat beli, jangan jadi orang yang terlewat jual. Sayang kalau kita dah ada profit, kita tunggu sampai profitnya kena telan. Daripada elok-elok hijau terus jadi merah. Assalamualaikum, bye bye, dan kita jumpa lagi esok.